Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa bishrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai kurniaan nikmat Allah kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar, kita ni dibagi hidup. Di mana sebelum ini kita tidak ada hidup dan belum disebut ada. Maka Allah adakan hidupkan kita ini nak nunjukkan bahawa cerita-cerita dialah yang hidup. Dialah segala-galanya. Jadi cerita dia, kisah-kisah dia semua. Bukan mengisahkan diri kita. Semua kisah-kisah, skrip-skrip daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita boleh faham di sini, ini namanya iman yang teguh. Kita duduk kat sini kat rukun iman kita ni. Baru kita boleh pegang iman-iman yang lain. Setelah kita memegang iman yang lain, maka kita akan mempercayai sekalian alam ini adalah semua adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak ceritakan tentang ingin dikenali dirinya dia. Alhamdulillah, apabila kita faham kedudukan ini, kita akan merasakan kemanisan hidup, di mana kita tahu segala alewal ke depan kita ini, baik atau buruk, siang atau malam, tinggi atau rendah, hina atau mulia, semua lawan dua tu pasti akan kita hadapi. Dan kita hadapi dengan tenang, iaitu kita merasakan bahawa itu semua adalah aturan dan atur cara kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada kehendak kita. Maka kita dudukkan, tak adalah keakuan diri kita, maka kita akan nampak semua dengan sekali pandang sekalian alam ini disusun, diatur. Semuanya itu menurut semua kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada satu pun yang makhluk bergerak ataupun diam, yang halus, yang kabir ataupun yang kabir, yang saghir ataupun yang kabir, yang besar atau kecil, yang halus, yang tidak nampak, semuanya semua atas perintah ataupun atas susunan kehendak-kehendak Allah dia bergerak. Dia memiliki kudrat daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja makhluk pun, baik manusia, baik para malaikat, baik para jin-jin, baik para iblis, semuanya mengikuti kehendak-kehendak kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila kita fahami dan kita dudukkan keadaan sebenar, hilangkan keakuan diri kita, inilah yang dipanggil bila kita menyebutnya. Apabila dalam keadaan kita tidak merasakan ada keakuan diri, maka inilah kita mentauhidkan, iaitu seperti mana dia mengesakan dirinya. Inilah yang manis, inilah yang nikmat. Ini yang tidak dapat kita ungkapkan nikmatnya bila benar-benar kita mengesakan Allah dalam keadaan kita tidak merasa ada keakuan diri. Dan juga sekalian yang kita lihat, kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, melainkan yang tetap kita nampak adalah dirinya atas dirinya, bukan dua. Maksudnya dirinya dengan dirinya tetap esa, tidak kita mandang ada dua lagi. Ini benar-benar dinding zat yang mana inilah yang tak dapat saya ataupun siapa-siapa pun. Rasulullah hanya memberitahu daripada kalam Allah Subhanahu wa taala setelah balik daripada Isra wal Mi'raj, iaitu nikmatnya Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada siapa-siapa mengecapinya melainkan Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah telah difanakan hingga lebur diri Rasulullah, maka dia sebenarnya istilahnya menyatu, lebih rapat hingga tidak ada. Sebenarnya itulah keadaan sebenar diri kita yang sebenar-benar, iaitu tidak ada. Mana sampailah tu.
Buat kata jemaah kita, bila tak ada keakuan diri, kita memandang dengan penglihatan Allah, maka itulah sedekat-dekat hingga tiada diri kita. Yang dipanggil tadi, Anni qarib, aku ni dekat. Yang kata Allah SWT, inilah dia. Bila tidak ada rasa keakuan diri, baru kita rasakan, inilah dekat. Dekat macam mana? Lebur semua. Tak ada diri kita, tak ada semua yang kita rasakan, ataupun dia dengan dia tidak ada lagi antara ku dan antaramu lagi, melainkan engkau. Esa engkau. Tidak lagi ada antara aku, antara engkau lagi. Tak ada. Maknanya esa satu, sebenar satu ju. Esa, itulah yang manis tiada pahit. Siapa yang dapat pernah duduk di situ, maka dia tidak akan mau berganjak lagi. Sebab di situ tidak ada nikmat yang lebih besar lagi. Kerana di situ yang katakan, man kana yarju liqa ar-rabbih falyamal amalan soleh. Itulah orang yang benar-benar berpertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia beramal soleh, tidak ada merasakan amal itu amal dirinya, melainkan amal itu adalah kehendak-kehendak susunan-susunan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak lagi dia merasa ada keakuan diri. Maka dia tidak syirik. Disitulah pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harungilah kehidupan kita dengan merasakan tidak ada keakuan diri. Maka bila tidak ada keakuan diri, sentiasa kita disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada lagi keraguan dalam hidup kita, tak ada lagi kita bergantung kepada sesiapa, maka kita berada di dalam keadaan mengagungkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia mengagungkan diri dia mengesakan dirinya sendiri. Jadi tidak ada perkataan lagi yang lebih indah, mana kedudukan makam yang lebih indah, melainkan inilah makam yang dipanggil, disebut, dianugerahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah kekasihnya, iaitu maqam Mahmud, iaitu tidak ada lagi makam syurga yang lebih tinggi, melainkan makam Mahmud, makam yang terpuji, yang tertinggi, yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang yang tenggelam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenggelam lebur, sama juga mendapat maqam Mahmud. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maqam Mahmud, dan tidak ada keakuan diri lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ni malam kita tak boleh panjang-panjangkan lagi keadaan, supaya kita boleh cepat tutup majlis kita ni. InsyaAllah ada urusan lain lagi. Kita bagi kepada Ustaz untuk menyambung, menambahkan lagi. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Yang terlintas sekarang ini ialah nak bercakap tentang anatomi tayar basikal. Dia ada kaitan dengan tauhid yang telah dibicarakan oleh Ustaz Aziz. Nak faham tentang ma'rifatullah ni macam tayar basikal. Jadi dia punya yang tengah-tengah tu, ataupun dia punya spoket itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Jadi di situ dulu dia punya punca kekuatan dia. Itu yang sering disebut oleh para arif billah, kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu, nanti ilmu lain datang, semua dapat dibaca dengan betul menuju keesaan Allah. Tiada yang syirik, semuanya tauhid.
tiada yang pahit melainkan manis. Jadi tayar basikal itu terpecah dengan dia punya jejari dia. Dipanggil jejari lah, jejari besi tu. Itu bidalan segala ilmu yang kamu belajar di dunia ni. Belajar pasal subjek apa? Geografi. Nanti datang subjek sejarah. Nanti datang subjek English. Nanti datang bila besar sikit English tu dah jadi TESOL pula. Bercabang-cabang. Lepas tu jadi apa nama daripada TESOL belajar ilmu Tesla pula. Macam-macam ilmu. Para santri sekalian, saya lagi ada ilmu kimia, saya lagi ada ilmu fizik, saya lagi ada ilmu biologi, saya lagi ada ilmu matematik tambahan pula lagi. Lepas tu macam-macam lah. Begitu juga dalam ilmu agama pun terpecah-pecah lagi. Dah ada bahasa Arab tambahan pula. Dah ada bahasa Arab komunikasi pula. Lepas tu saya lagi ada subjek balaghah pula. Saya lagi tu baru bahasa Arab. Lagi dalam tu saya lagi main subjek mantik pula, saya lagi main subjek adab pula. Okey, semua subjek-subjek tu bila dia terpecah daripada ilmu ma'rifatullah tadi, mengenal Allah. Jadi bila ilmu ma'rifatullah tu macam spoket basikal yang di tengah-tengah tu, kemudian dia terkeluar jari-jari besi yang memegang kat luar dia tu. Kat luar dia tayar basikal. Tayar basikal tu itu nak implement dekat atas dunia ni, nak bergerak perlukan kekuatan, kesempurnaan. Kalau jari-jari tu tak ada, basikal tak boleh gerak. Kalau sproket rim tadi tu yang ada gear tadi nak berjalan tak ada, lagi tak boleh gerak. Walaupun ada jejari, tapi tak ada kekuatan dia, tak ada sproket tengah tu, tak ada rim tengah tu, tak jadi. Masalah falsafah pendidikan negara sekarang, dia bermula daripada luar dulu, belajar luar dulu. Lepas tu belajar, kita pergi sekolah, kita belajar luar cabang-cabang dulu. Belajar ilmu daripada kecil, belajar ilmu 3M tu, membaca, menulis, mengira. Tu pun tak boleh-boleh. Sefer pun tak hafal-hafal lagi. Baca pun tak boleh-boleh. Alif Batam tak kenal lagi. Tak apalah, ketepikanlah, itu selingan aja. Nanti belajar tinggi ada ilmu apa macam-macam lah. Sekolah rendah ada ilmu bahasa, matematik, alam dan manusia apa semua. Sekolah menengah ada subjek-subjek tadi. Masuk ke tengah, dah nak pencen baru belajar ilmu ma'rifatullah. Tu pun kalau masih hidup lagi. Dah habis semua, dah selesai bertugas, baru nak belajar, baru nak buka kitab tauhid. Baru nak belajar tauhid, baru nak cari guru mursyid, baru nak mengajar ilmu tauhid. Sedangkan dalam falsafah pendidikan agama, awaluddin ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ataupun ilmu mengenal Allah ini ialah awal-awal. Kenapa kena awal-awal? Supaya ilmu yang para santri belajar di mana pun, di sekolah ke, di perpustakaan ke, yang berkembang macam roda basikal tadi tu, semua dibaca dengan tafsiran ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu. Makna tak berpisah dengan Allah. Tak berpisah dengan Allah. Ilmu-ilmu yang berpisah dengan Allah semuanya sia-sia. Ilmu yang berpisah dengan Allah, ulama sufi kata, ia merupakan suatu syirik. Ilmu yang berpisah dengan Allah, masa yang berpisah dengan Allah, kelalaian, ada satu kelalaian. Ada hadis, bukan tak ada hadis. Majlis-majlis yang tidak ada selawat padanya, majlis itu sia-sia. Majlis-majlis lebih kurang macam itulah hadis-hadis. Maknanya segala apa yang kita buat kalau berpisah dengan Allah, majlis itu busuk, majlis itu sia-sia, majlis itu tidak ada gunanya. Di akhirat nanti majlis itu adalah sebuah penyesalan. Nanti kalau kamu besar, kamu jadi cikgu, kamu mengajar matematik, kamu kena cari jalan kaitkan dengan tauhid.
Whatever the way, by hook or by crook, mesti kaitkan dengan ma'rifatullah. Kamu jadi cikgu geografi, mesti kaitkan dengan Allah. Kamu jadi cikgu sejarah, mesti kaitkan dengan Allah. Semuanya mesti baca dengan nama Tuhan kamu. Inilah dia amalan orang dulu-dulu. Betulkan balik falsafah pendidikan negara, insya-Allah lahirlah Ibnu Sina, lahirlah Al-Khawarizmi, lahirlah ilmuwan agung Islam yang ternama. Ibnu Sina. Apa lagi? Ibnu Batutah, Al-Khawarizmi dan lain-lain lah, banyak lagi. Itu sajalah dulu kesempatan yang dapat diungkapkan buat kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur ketika hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka pada malam ini diletakkan kita pada majlis Allah disebabkan oleh apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah, kita nak ada di sini disebabkan oleh apa? Rahmat Allah. Dia yang memperjalankan, tak ada kita. Tak ada niat kita pun, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hala tuju kita menceritakan pada malam ini adalah tak lain menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Bertepatan dengan kalimah sakti yang dikatakan la ilaha illallah. La itu yang mempunyai dua, yang dikatakan makam nafi dan isbat. Nafi itu apa? Menafikan keakuan diri kita, itu je. Dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Illallah. Itu yang sebenar-benarnya. Hala tuju kita yang sebenarnya. Hala tuju hidup kita membawa wadah. Apa pun kita belajar kat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, apa pun segala ilmu yang kita belajar ataupun kita mengajar ke, ataupun kita apa pun sekalipun, tetap wahdah dia membawa kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasai kita yang mengakui diri kita, maka itu tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul amala. Ahsanul amala tu Allah Taala memandang di situ. Siapa yang membuat ahsanul amala, menafikan keakuan diri kita, walaupun umur kita yang dalam sekolah rendah ataupun sekolah menengah sekalipun, dia dah tahu, memahami, tapi dia bawa ini Abi aku cakap menafikan keakuan diri ni, tapi dia buat dalam hati dia, itu ahsanul amala. Awak lagi hebat daripada yang dikatakan kalau ustaz cakap 20 tahun betapa pun tak tahu tentang ilmu mengenal diri, mengenal Allah, awak lagi hebat. Jadi itulah darjat yang Allah Taala angkat, kan? Dan kita tak lain, bila kita nampak darjat darjat ditinggikan oleh Allah SWT, tak lain, engkau ya Allah pun kita menafikan juga. Itu itu nak cakap, itu bukan bermakna saya bercakap ni saya yang boleh bawa je, tak. Kamu yang sekolah rendah, sekolah menengah ke, bawalah benda ni, ahsanul amala yang Allah yang pandang di situ sebenarnya. Nampak cantiknya aturan Allah Subhanahu wa taala. Kamulah orang yang terpilih menjadi pengikut Imam Mahdi besok, insya-Allah. Amin, saya doakan. Itu yang sebenarnya, itulah ciri-ciri dia. Itulah ciri-ciri dia. Jadi teruskan bawa dalam kehidupan harian kita supaya kita sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh teman kita Ustaz Auza'i dan Syekh Latif tadi, semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan hati, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci, dan juga kalimat-kalimat Rabbi, Tuhan. Tak lain nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Alhamdulillah.
Jadi kita nak dudukkan setiap untuk kita nak leburkan, dia ada alam dia. Alam yang paling pertama sekali, alam yang paling meliputi segala alam dipanggil alam ahadah. Alam ahadah. Jadi tempat untuk kita lebur balik itu ialah alam ahadah. Kerana alam yang ada adalah alam ahadah. Kemudian Allah ciptakan Nur Muhammad. Nama dia alam wahdah. Lepas tu wahidiyah. Lepas tu alam insan, alam insan, alam ruh. Kemudian alam sekian alam mana yang kita lihat sekarang. Jadi dari situ naik balik untuk nak leburkan. Sampai penghabisan untuk nak capai kepada keleburan yang sebenar, mesti alam tu alam ahadah kita dudukkan. Sebab alam ahadah di waktu itu Allah menceritakan yang ada hanya Allah. Entah berhentah kita pun tak tahu, berjuta-juta tahun kita tak tahu, belum ada apa, Allah dalam keadaan di alam ahadah tu tadi sendiri. Belum ada Nur Muhammad, belum ada lagi aras, belum ada lagi, segala belum ada. Sempurnanya Allah di sini. Jadi kita nak tenggelam tadi, lebur, hilang keakuan diri di alam ahadah. Jadi alam ahadah tu hanya Allah yang boleh menjemput dia. Jadi Allah Subhanahu Taala menciptakan maknanya makhluk-makhluknya untuk pulang kepada dia, alam ahadah tu tadi. Supaya hilang keakuan diri tu tadi. Bila tak ada keakuan diri, maka Allah jemputlah tu. Maka rasakanlah kenikmatan di alam tu. Allah asyik dengan diri dia sendiri. Tak ada dua pun. Jadi kita sampai di situ, hilang keakuan diri, itulah keasyikan di alam ahadah, lebur. Maka itu kita akan digantikan. Maka macam Ustaz cakap tadi pagi, Allah akan gantikan perkataan dia tu kalam Allah. Penglihatan dia penglihatan Allah. Pendengaran dia pendengaran Allah. Kudrat dia kudrat Allah. Kehendak pun kehendak Allah. Tak ada dah keakuan diri dia. Semua dia nampak. Maknanya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Setiap dalam keadaan itu para rasul, para nabi, para wali Allah, dia tidak ada rasa keakuan diri, gitulah. Dia sentiasa kan dia bergerak di Allah, darah dia, nafas dia naik turun, dia rasakan Allah yang naikkan Allah. Tak ada rasa langsung diri dia dah. Itu dia duduk dalam alam ahadah. Tu kesempatan untuk kita masih lagi inilah kurniaan yang paling besar. Maka kita di dunia lagi kita dapat kembali. Sebab dulu di alam roh kita duduk di situ. Roh kita terjadi ya, roh kita hanya dekat dengan alam ahadah. Dan hinggakan kita tenggelam, tak ada rasa. Roh tu kita tahu, roh tu adalah urusan Allah. Kita tak mau lagi memikirkan apa. Maknanya urusan Allah. Cantik semua, sempurna semua kehidupan kita. Apa pun yang dia bagi pada kita, baik ke buruk ke, tetap kita rasakan keindahan. Sebab tak ada keakuan diri. Dia yang susun, baik atau buruk, cantik semua. Kita tak nampak lagi tu perbuatan kita dah lagi. Maknanya tidak ada lagi perbuatan ku, melainkan perbuatan kau ya Allah. Macam Ustaz cakap tadi, dia lakukan yang wajib-wajib, lepas tu dia lakukan nafail, apa Ustaz? Amalan-amalan tambahan sunat dia buat, nawafil. Amalan-amalan sunat tu tadi dia buat tu bukan sekadar, maknanya dalam kehidupan dia. Maknanya yang wajib tu gitu, dia bawa wajib tu dalam kehidupan dia tu, yang macam mana yang wajib tu, iaitu tak ada keakuan diri. Yang wajib tu memang untuk hilangkan, tak ada keakuan itu perintah Allah. Allah yang buat. Jadi diganti dengan apa tadi, amalan sunat tu untuk menghilangkan dalam setiap detik kehidupan dia. Allah sangat menyintai orang begitu. Maka dia tak ada keakuan diri. Maka siapa yang menghadapi dia adalah menghadapi aku lah. Sebab tak ada keakuan diri dia. Itu tadi yang kita tadi cerita tentang Rasulullah bagi tahu penghujung zaman ni tadi, bila datangnya Dajjal ni tadi, tak ada siapa boleh menentang, melainkan maknanya Imam Mahdi pun tak dapat membunuhnya. Tetapi Nabi Isa. Jadi menurut wali-wali Allah itu ada satu kiasan juga, ada satu macam, ada di sebalik yang tersirat. Dan tu surat tu tadi begitu. Bukan kata Dajjal tu tak berwajah, ada. Tapi di sebalik yang tersirat tu maknanya kita kena memahami. Untuk mengalahkan tu tadi, Mahdi dapat petunjuk dan beri petunjuk pun tak dapat.
Hanya datang nanti Nabi Isa boleh doa sama-sama Imam Mahdi, sama orang mukmin boleh doa sama ramai-ramai, boleh mematikan Dajjal tadi. Jadi Nabi Isa, tunggu Nabi Isa turun. Jadi menurut wali-wali Allah, Nabi Isa tu orang yang betul tak ada keakuan diri lah. Esa, dia mengesakan Allah betul-betul. Mana kekuatan tu tadi yang boleh mengalahkan Dajjal. Itu satu pendapat daripada wali Allah. Ni bukan waktunya maknanya kita nak berdebat. Tapi memang gitu, dalam diri kita perlu kita hadapi adalah nafsu yang lebih jahat daripada Dajjal dan Iblis. Jadi bila kita nak kalahkan dia dengan pertolongan Allah, iaitu menghilangkan keakuan diri, maka semua tu akan terhapus. Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke, Iblis ke, Iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tinggi lagi Iblis ke, tinggi lagi Ya'juj Ma'juj, Dajjal? Tinggi lagi Iblis. Tapi Iblis tu ada lagi tinggi pada Iblis, iaitu keakuan diri. Jadi bila kita dapat kalahkan keakuan diri, maka automatik kita akan dapat mengalahkan Iblis, Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Sebab kita dah mengesakan diri kita, semua kita nampak dia tak ada kekuasaan. Waktu tu doa kita makbul. Jadi itu satu yang tersirat. Maknanya Nabi Isa tu makna istilahnya makna mengesakan lah. Betul-betul mengesakan Allah. Dengan doa orang yang mengesakan Allah akan dapat membunuh, akan turun kekuatan daripada Allah. Itu maksud yang mana para wali Allah ada yang berpendapat gitu. Ya. Lepas tu pula Dajjal ni, Ya'juj Ma'juj ni dia jenis manusia yang maknanya dia tak kira lah. Maknanya apa yang sekarang ni teknologi kita ni 4G, 5G itu semua Dajjal lah tu. Itu Ya'juj Ma'juj tu. Kalau kita tersiratkan yang tersurat tu tadi, yang maksud Rasulullah tu Ya'juj Ma'juj Dajjal tu, inilah. Dia menyerang tanpa kita sedar. Dia masuk setiap sudut 4G, 5G, dia masuk dalam hutan. Semua satelit dia dapat kesan gitu. Tak ada tempat pun Dajjal atau Ya'juj Ma'juj yang tak dapat diterokai. Melainkan kita Nabi Isa, maknanya mengesakan Allah, dia tak boleh masuk. Ini kias daripada satu. Bukan saya cakap Dajjal tu tak akan, tapi yang penting sekarang kita kena faham, kita kena hapuskan yang dalam dengan buang keakuan diri, mengesakan Allah, maka dia duduk kat luar dia tak mampu. Itu je jalan dia. Jadi daripada sekarang lah, kalau kita dapat buat begitu, bila dia datangnya betul-betul nanti secara zahir, maka kita mudah dapat. Sebab kita dah terbiasa lah lawan tu. Nak lawan dengan buang keakuan diri, mengesakan Allah, tak ada keakuan diri. Itu kita akan dapat bunuh Iblis, Dajjal. Bukan bunuh lah, dia tak boleh buat apa-apa lah dengan kita. Dia duduk depan kita pun dia tak boleh buat apa, sebab kita tahu tak bergerak satu melainkan izin. Kita dah yakin di situ. Jadi bermula pada ni kita pegang. Itu pasal Rasulullah kata SAW suruh kita baca surah Kahfi. Dalam surah tu, dalam pengetahuan tu, supaya dalam tu ada benteng yang dipanggil tadi, benteng untuk menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Kahfi tu salah satu daripada benteng dalam surah Kahfi, benteng juga tu dalam gua. Itu pasal Kahfi itu makna kita kena zikir Kahfi. Zikir Kahfi ni zikir lebih sembunyi, lebih halus daripada zikir sir. Kalau sir tu halus, Kahfi dia lagi halus. Dia tersembunyi hingga hilang, dia masuk dalam alam ahada, lebur dalam ahada. Zikir Kahfi. Zikir Kahfi ni dia ingat tak ada keakuan diri. Kalau yang lain zikir hati, la ilaha illallah. Zikir nyawa, Allahu, apa nafas. Zikir yang lebih halus lagi pada sir, iaitu zikir, iaitu tak ada ingat apa-apa, tak ada ingat keakuan diri, tak ada ingat semua yang ada hanya dia semata-mata. Itu zikir Kahfi. Halus. Jadi bila kita amalkan surah Kahfi, kita akan dapat. Di situ kita akan dapat yang dikatakan benteng. Bila tak ada keakuan diri, Kahfi kan ingat dia je, tak ada yang lain. Semua tak ada kuasa. Kita nampak semua Allah sekali pandang. Itu maknanya kehidupan yang sebenar-benar. Dia kehidupan sebenar-benar. Allah SWT dalam keadaan alam ahada, maka dia tidak memandang yang lain. Sebab semua yang dijadikan di sekalian alam, di alam-alam itu semua
tak memberi bekas kepada Allah. Sebab itu semua adalah nak menyatakan diri tak dibekas pada dia untuk nak rasa Allah Ta'ala tu lemah ke tak. Sentiasa kita nampak Allah suruh berkuasa. Kita tak nampak Yajud Ma'jud Dajjal. Cuma kita tahu cerita tu dia tidak mampu membuat apa-apa tanpa izin Allah SWT. Bukan kita nak menakut-nakutkan, tapi memang ada Dajjal Yajud Ma'jud akan. Tapi kena ingat Dajjal Yajud Ma'jud tu serangan dia paling hebat. Ini saya cakap tadi, sistem 5G, 6G, dia boleh mempengaruhi otak kita supaya terkena sihir, supaya kita fikir bukan fikir pada Allah, fikir kepada ketakutan kepada dia. Itu maknanya kita dah kalah dulu sebelum dia tu muncul. Lebih bahaya lagi. Jadi bila kita ada belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, mentauhid dengan Allah, benda tu tak boleh masuk. Dia buat macam mana pun tak boleh masuk sebab Allah dah beri kekuatan bentengnya siapa yang betul-betul duduk di alam ahadah lebur. Mana kita dalam keamanan Allah semua. Ini yang kita nak bagi tahu masyarakat kita. Kita nak nentang memang tak boleh. Dajjal, Yajud, Ma'jud, iblis lagi lah tak boleh. Tapi kita nak kalahkan dia, kita dengan buang keakuan dia, maka Allah akan membentengkan kita. Janji Allah la ilaha illallahu izni. Janji. Tapi nak betul-betul faham. Jangan la ilaha illallah tapi ada keakuan diri lagi. Itu tak jadi. La ilaha illallah tu sebut dalam keadaan tak ada keakuan diri, dia lah yang menyebut diri ni. Dia yang ada yang lain tak ada kuasa. Gitu sampai ke tahap itu insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Muhammad.